definisi kecemerlangan. Ya. Kecemerlangan sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Kamus Dewan bermaksud lebih dari baik. Maknanya better than good. Ya. Bukan better than best, tapi better than good. Maknanya seorang yang cemerlang itu bukanlah sekadar mempunyai pencapaian yang biasa. Ya. Orang yang cemerlang lebih daripada pencapaian yang biasa. Kalau kita bercakap tentang soal akhlak yang cemerlang, akhlaknya lebih daripada akhlak yang biasa. Kalau orang lain hanya implement 50% daripada akhlak Rasul, maka seorang yang cemerlang implementasinya terhadap akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam 75% ke atas sebagai contoh. Ya. Jadi mafhum kecemerlangan ini, orang yang cemerlang sentiasa meletakkan dirinya satu takat lebih baik daripada sesuatu yang sudah dibanggakan oleh orang kebanyakan. Ya. Dalam masalah ini juga, dalam istilah tasawuf dia ada satu istilah. Dia sebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini dalam istilah sufi, kesufian ataupun istilah tasawuf, dia ada apa yang dinamakan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Benda yang sudah dianggap baik bagi orang abrar, orang baik yang kebanyakan ataupun average good man ataupun average good people, ya, tetapi masih lagi dianggap sebagai sayyiat lil muqarrabin, still lagi dianggap sebagai unsatisfaction bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sebagai contoh, kita yang sentiasa bangun sembahyang subuh secara berjamaah, kadang-kadang sempat sunat qabliyah, kadang-kadang tak sempat sunat qabliyah, dah cukup baik bagi kita. Ya, bagi orang-orang abrar, orang-orang awam, orang-orang average good people macam kita ni, kita dah secukup. Tapi bagi golongan muqarrabin, ini dalam perbincangan tasawuf, bagi mereka tak cukup sebab mereka tertinggal tahajud pagi tadi. Tapi bagi orang awam dah boleh perform salat subuh, apatah lagi secara berjamaah, itu dah cukup baik. Tapi bagi golongan muqarrabin, sebab dia terlepas peluang bermunajat yang sangat indah dengan Allah, dia berbicara dengan Tuhan dia, dia sujud dengan penuh khusyuk, mengalir air mata seorang diri, hanya Tuhan dan dirinya tahu. Secara terlepas saat-saat bermunajat ini adalah suatu yang amat disesali oleh golongan muqarrabin. Saya teringat lagi saudara-saudara yang dirahmati Allah, pengalaman saya sewaktu melaksanakan foundation di Newcastle dulu, Kota Baru, bukan Newcastle dulu. Newcastle, Kota Baru dulu, saudara-saudara. Waktu pengalaman kami di Newcastle, waktu tu tak ada salji. Ya, ada kedai mulung yang ketereh aja. Ya, depan kedai mulung, belakang ketereh. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, lumrah ataupun rutin kebiasaan kami, setiap kali apabila pagi Jumaat kami akan bersama-sama mengikut kuliah Tuan Guru Menteri Besar di Kelantan. Dan saya ingat lagi bagaimana dalam satu kuliah itu Tuan Guru nampak macam tak berapa seronok hari itu. Maknanya di luar daripada kebiasaan, walaupun bukanlah kata ceria sampai macam kita punya ceria Min Salji tadi, tak ada lah. Tapi nampak muka Tok Guru tu nampak macam tak indah seperti biasa. Jadi secara rupanya Tok Guru dalam ceramah dia duduk macam mengeluh. Apa yang dia keluhkan secara dia mengeluh sebab dia tertinggal tahajud pagi tadi. Sebab sehari sebelumnya pada hari Khamis, kuliah tu pada pagi Jumaat, dia masuk ke kawasan pendalaman, kalau tak silap saya dekat kawasan Gua Musang, tengok kes yang katanya ada berlaku pembalakan haram di situ. So Tok Guru dalam usia 70 tahun lebih tu, dia masuk sampai dalam, tengok kawasan tersebut, letih sangat. Esok terlupa, tak mampu nak bertahajud pada pagi tu. Bagi kita saudara-saudara, boleh tahajud sekali sebulan ni, masya-Allah, ya. Tak kira lah sama ke winter ke, boleh sekali tahajud dalam seminggu ni, kira tulis dan diary lah hari ni dalam sejarah. Kan? Tapi Tok Guru rasa Allah menyesal sangat. Dan memang saya tanya pada kawan-kawan yang biasanya belajar dekat sekolah Darul Anwar, iaitu sekolah yang bersebelahan dengan Masjid Tuan Guru, ya. Dia kata memang kebiasaannya Tuan Guru paling lewat pukul 5, satu bilik kecil yang menghubungkan rumah Tok Guru dengan Masjid Pulau Melaka tu memang dah cerah. Waktu tu lah Tok Guru bermunajat, dan biasanya waktu tu dia tak nak terima tetamu, pukul 5 sampai masuk waktu subuh. Ya. Saudara-saudara, ini kehidupan seorang murabbi. Saya sebut, saya baca hadis berkaitan dengan fitnah akhir zaman tentang harta, ya, yang mana Nabi SAW sebut di akhir zaman manusia ni
sudah tak cakna lagi, sudah tidak prihatin lagi daripada mana harta mereka perolehi. Sehinggakan riba, mereka akan cari istilah-istilah lain untuk memurnikan sesuatu maksiat yang dibenci oleh Allah. Riba pun mereka akan justify dengan istilah-istilah lain. Macam sekarang tuan-tuan, kat negara kita bila sebut rasuah, kita tak sebut rasuah, kita kata politik wang, kita kata sebagai duit kopi, kita kata duit sampul. Ini yang Profesor Siddiq Fatir sebut sebagai pendangkalan semantik. Pendangkalan semantik ni maksudnya kita cuba nak memandulkan makna dia. Rasuah dengar teruk sangat, tapi bila dengar duit kopi, not bad, kita kata okey lah juga kan duit kopi. Ataupun duit sampul, mungkin tak seganas ataupun se-ekstrim rasuah. Ini yang disebutkan sebagai pendangkalan semantik. Cuba untuk meringankan sesuatu jenayah ataupun maksiat. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, Tok Guru hari tu dia rasa keluh kesah, rupa-rupanya pagi tadi tertinggal tahajud, apatah lagi hari tu hari Jumaat. Subhanallah. Dia jadi menteri besar tuan-tuan, 5 penggal jadi menteri besar. Tak pernah saya tengok sekali pun dalam seumur hidup saya duduk di Kelantan ataupun Newcastle 2 tahun Saudara-saudara Foundation, tak pernah tengok Tuan Guru datang menteri besar escort kiri kanan polis trafik. Tak pernah. No such thing. Tak pernah. Masya Allah. Ini orang yang hidup zaman kita. Bukan dia hidup zaman Abu Bakar, bukan hidup zaman tabi'in, bukan hidup zaman tabi'in. Ini orang yang hidup zaman kita. Bila kita tengok dia letih, saya tak tahu, wallahualam, saya tengok dia Masya Allah, mengalir air mata kita. Ini potret seorang pejuang dan seorang pemimpin umat. Saya teringat lagi dalam salah satu daripada siri kuliah Tok Guru pada hari itu, kebetulan ada seorang pendakwah daripada Somalia. Dia ni memang biasa berdakwah di seluruh dunia, dan kali kesempatan tersebut dia sampai ke Kelantan. Jadi selepas kuliah Tuan Guru bagi masa lebih kurang 15 minit untuk disampaikan tazkirah kepada yang datang ribuan manusia pada pagi Jumaat seperti kebiasaan. Disebut antara lain, ulama Somalia ni mengatakan bahawa dia kata almost every benua dia dah sampai. Every benua dia dah sampai, sebab itu tanggungjawab dia. Dia ditaja oleh satu foundation dakwah bergerak ke seluruh dunia, ya, untuk menyampaikan mesej Islam, khususnya kepada negara-negara Muslim menjadi minoriti di negara tersebut, maknanya negara-negara bukan Islam. Tapi hari itu takdir Allah dia sampai ke Kelantan. Dia kata dia sempat selama 5 hari semayang di Masjid Pulau Melaka, dan terkejutnya setiap kali waktu subuh imamnya adalah menteri besar sendiri. Dia sebut, wallahi demi Allah, aku tak pernah jumpa lagi pemimpin seperti ini sepanjang perjalanan aku mengembara seluruh dunia. Dan dia sebut sekali lagi, wallahi, dia kata pemimpin yang kamu ada ni adalah pemimpin yang paling baik yang pernah aku jumpa. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, barangkali kita mungkin tak mampu untuk jadi seorang Tok Guru, ataupun seperti mana sifat qanaah yang ada pada Tok Guru, zuhud seperti Tok Guru, tapi at least ada benda yang kita ambil sebagai check and balance dalam hidup kita. Saya selalu cakap pada isteri saya, ya, sambil kami berbual-bual, ya, saya kata kita ni mampu tak jadi Tok Guru macam Tok Guru. Maknanya bukan jadi Tok Guru daripada sudut ilmu dia, tapi dia kesederhanaan hidup. 40% daripada gaji Tok Guru setiap bulan dichannelkan kepada tabung, ya, membantu rakyat. 40%, saudara-saudara bayang, gaji 40% channel Istiqamah 5 penggal, bukan 5 tahun, 5 penggal, hampir-hampir 20 tahun. 40% channel kepada tabung, bantu memudahkan ataupun meringankan kesengsaraan rakyat, ya. Kadang-kadang kita mungkin kita mampu untuk diri kita, tapi kita takut nanti kalau kita dengan isteri kita hidup sederhana, saya mak mentua kata apa, tak bagi anak aku cukup makan, sudah mak mentua pula, ya. Jadi kadang-kadang macam-macam dilema yang kita hadapi. Jadi sudahnya to be continued, perbincangan itu tak sudah pun. Jadi kata tunggu balik pun kita sambung balik discuss kat tunggu tadi, ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, nak ceritanya orang yang cemerlang target dia sentiasa above average, ya. Orang yang cemerlang sentiasa meletakkan dirinya ataupun sasarannya lebih baik daripada sasaran yang diletakkan oleh orang kebanyakan. Saudara-saudara, saya nak sebut di dalam salah satu daripada puisi yang ditulis oleh Profesor Syed Abdul Rahman, salah seorang daripada profesor di UPM, cacat anggota kaki dia. Dia kata kecemerlangan adalah hak hidup manusia.
Saya setuju dengan kata-kata ini. Kecemerlangan ini adalah hak hidup manusia. Hak kelahiran manusia adalah untuk cemerlang. Sebab Allah Subhanahu wa taala officially declare di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah refresh, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 5 kali paling tidaknya di dalam sehari kita dengar semboyan motivasi untuk kita mencapai kecemerlangan. Kita sudah tidak ada alasan lagi mengapa kita mengatakan bahawa kecemerlangan itu bukanlah milik kita ataupun jauh daripada genggaman kita. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat par excellence. Setara-setara adalah umat yang dilahirkan, dan hak kelahiran setara-setara adalah untuk mencapai kecemerlangan. Setara-setara tanam dalam diri, kecemerlangan adalah hak kelahiran. Kita lahir, kita berhak untuk cemerlang. Dan orang yang cemerlang sentiasa meletak target lebih tinggi daripada target kebiasaan ataupun target kebanyakan. Saya nak adik-adik saya yang graduate daripada Jepun graduate dengan cara yang paling baik. Walaupun kita tak dapat first class, it's okay. Tapi kita tunjuk attitude kita, kita tunjuk kesungguhan kita, kita tunjuk perwatakan kita sebagai seorang yang pelajar yang nak kecemerlangan. Cuma daripada sudut markah ataupun grade CGP dan sebagainya, kadang-kadang ia ada tuah, kadang-kadang ia ada nasib. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belief secara letak dalam diri, kecemerlangan adalah hak kelahiran. This is my birthright. Ini adalah hak kelahiran. Kecemerlangan adalah hak kelahiran. Baik. Terus, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya ulang balik 4 kodron yang kita sebutkan bahawa kecemerlangan yang kita nak lahirkan daripada pelajar ataupun para duat yang berada di hadapan saya, para aktivis yang berada di hadapan saya, adik-adik yang berada di hadapan saya, adalah orang yang bukan sekadar memiliki kekuatan daripada sudut akademik dalam konteks pengajian saudara-saudara, tapi saudara-saudara memiliki ketakwaan, saudara-saudara memiliki syakhsiah. Sebab itu saya selalu sebut bahawa aktivis muda dakwah pada hari ini paling tidak memiliki 3 C. Ya. C yang pertama, saudara-saudara mesti ada karakter. Saudara-saudara mesti memiliki akhlak, dan akhlak adalah lahir daripada iman yang sempurna, iman yang baik kepada Allah Jalla wa'ala. C yang pertama apa? Kena ada karakter. Saudara-saudara mesti dikenali sebagai Al-Amin dalam lingkungan pengaruh ataupun lingkungan masyarakat di mana saudara-saudara berada. Saudara-saudara mesti dianggap sebagai Al-Amin. Maknanya bukan kita minta orang panggil kita Al-Amin, tetapi kita minta orang respect kita bahawa budak ni budak baik. Ya. C yang pertama mesti ada karakter. C yang kedua, saudara-saudara mesti competent. Saudara-saudara mesti ada wibawa. Saudara-saudara hebat dalam pengajian saudara-saudara. Saudara-saudara matang daripada sudut pengajian saudara-saudara. Dan saudara-saudara memiliki soft skill sebagai add values kepada saudara-saudara. Ini C yang kedua. Apa C yang kedua? Competent. C yang ketiga saya sebutkan pada hari ini untuk sahabat-sahabat adalah komitmen. Kalau orang tu ada karakter, orang tu ada kompetensi, tetapi tidak ada komitmen, tidak akan menatijahkan sesuatu yang baik untuk diri, keluarga dan umatnya. Mesti ada komitmen. Sebab itu saya selalu sebut bahawa saya agak bimbang dengan satu kecenderungan kawan-kawan yang mengikuti program dakwah baik dalam ataupun luar negara. Kita melahirkan orang yang berkemampuan tetapi tumpul daripada sudut kemahuan. Tinggi kebolehan, tinggi kemampuan, tetapi tumpul daripada sudut kemahuan. Kita lahir ni, saya tahu, saya duduk dengan saudara-saudara 3-4 hari, saya tahu yang di depan saya ni adalah orang yang mempunyai peranan besar untuk umat pada masa depan. Ya. Ikhlas saya kata ni bukan nak puji mentang-mentang saudara company saya dengan baik, saya nak kena top up lah sikit penghargaan kepada saudara-saudara, tak. Saya yakin saudara-saudara ada potensi. Tetapi saudara-saudara, sekadar kita ada potensi, great talent dengan bad attitude, result dia adalah bad team. Saudara-saudara akan lahir dalam kumpulan ataupun pasukan yang lemah, still lagi tak boleh benefit kepada umat. Sebab itu kena ada 3 C. Ya, daripada kodron ini saya sebutkan secara mesti ada pertamanya karakter. Ya, perbaiki akhlak kita. Ya, kita tak boleh terima bahawa ada di kalangan kita ni suka berbohong.
Kita dah kongsi cerita jin, rupanya jin ni salah satu tabiat semula jadi dia suka bohong. Jadi kita tak mau kita jadi macam jin suka bohong. Ya, satu. Yang kedua, mesti ada competency. Secara-secara mesti ada kemampuan, secara-secara memiliki capability, secara-secara memiliki wibawa. Dan yang ketiganya, secara-secara mesti ada commitment, kesungguhan, ya, passion yang sangat kuat untuk menyumbang, contribute, untuk memberikan offer service kita kepada masyarakat, insya-Allah. So this is the benchmark. Ini adalah tanda aras. Baik. Terus. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali klik. Okey. Good student pada saya, seorang pelajar yang baik, dia self and family centric. Dia sentiasa fikir diri dia fikir keluarga dia. Ini good student. Ya. Sentiasa fikir diri dia, fikir mak ayah dia sudah banyak memberikan ataupun sudah banyak berkorban untuk diri dia. Jadi seorang pelajar yang baik sentiasa dipikir rasa tanggungjawab, rasa responsibility pada diri dia dan kepada keluarga dia. Ini seorang pelajar yang baik. Kemudian yang kedua, seorang pelajar yang baik sifatnya saleh. Maknanya saleh, taat pada perintah Allah, semayang walaupun duduk di Jepun di awal waktu sedapat mungkin, tak tinggalkan amalan-amalan sunat yang lain. Ini seorang pelajar yang baik, iaitu saleh untuk diri dia. Ya. Kemudian yang ketiga, dia try CGPA dia pun try 3 and above, 3.0 and above. Ya, 3.0 and above. Saya tak tahu guna CGPA macam mana, tapi seorang pelajar yang baik dia ada target begitu. Ya. Kemudian yang keempat, seorang pelajar yang baik dia tak loket ilmu, dia sentiasa disseminate, dia sentiasa share the ideas. Dia sentiasa berkongsi, dia sentiasa sebarkan. Dan seorang pelajar yang baik, dia sentiasa compete. Dia sentiasa bersaing, dia sentiasa ada daya saing yang tinggi untuk proof bahawa dia adalah seorang pelajar yang baik. Tapi saudara-saudara, kita bukan nak saudara-saudara hanya jadi good student. Saya expect saudara-saudara jadi great student. Apa ciri-ciri great student? Saudara-saudara, seorang pelajar yang hebat berbeza dengan seorang pelajar yang baik yang hanya meletakkan diri dan keluarga dalam framework pemikirannya. Seorang pelajar yang hebat sentiasa memikirkan apa untuk umat yang aku akan sumbangkan. Seorang pelajar yang baik sentiasa letak umat yang aku sayang ini. Ada lebih daripada 10 juta umat Islam, 15 juta umat Islam di Malaysia, yang aku adalah sebahagian daripada pemimpin yang akan merawat penyakit yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya dalam konteks kita di Malaysia. Kita letak, bear in mind, kita belongs to our beloved ummah. Kita sentiasa tertakluk, kita sentiasa dekat dengan ummah. Segala apa yang dihadapi oleh ummah terlalu dekat dengan hati nurani kita. Ini syarat seorang da'i yang baik. Tuan-tuan, sedih kita tengok bagaimana anak-anak muda kita pada hari ini. Sebab apa kita rasa sedih? Sebab kita ini belongs to our beloved ummah. Kita ini rasa kita ini adalah kepunyaan umat kita. Hati nurani kita tersentuh dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita rasa sedih, kita rasa takut, kita rasa bimbang dengan masa depan masyarakat kita, dan kita nak fikir, what can I contribute? Apa yang aku boleh contribute for the betterment of the beloved ummah? Apa yang kita boleh contribute ke arah penambahbaikan umat yang kita cintai? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini datang daripada hati nurani kita. Seorang pelajar yang hebat bukan sekadar saleh untuk dirinya. Seorang pelajar yang hebat berusaha bagaimana nak memberikan added values kepada kawan-kawannya, supaya kompas kehidupan mereka juga menunjukkan siratal mustaqim. Bukan pastikan kompas hidup kita saja menuju siratal mustaqim, kita nak berusaha macam mana kita nak influence kawan-kawan kita juga menjadi seorang yang saleh. InsyaAllah, ini seorang pelajar yang hebat. Seorang pelajar yang hebat bukan sekadar target kepada CGP. Seorang pelajar yang hebat juga berusaha untuk mendapat keberkatan ilmu. Seorang pelajar yang nak pada keberkatan ilmu, untuk dapat CGP yang baik, dia tak sanggup untuk copy and paste kerja orang lain. Dia menunjukkan himmah, dia menunjukkan attitude
sebagai seorang pelajar yang baik. Sara-sara kalau kita baca tulisan para ulama dulu, bagaimana penghormatan yang mereka berikan pada guru-guru mereka, really super, really amazing. Bagaimana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah sayang sangat pada tok guru dia, Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia minta kebenaran untuk masuk penjara teman tok guru dia yang dipenjarakan pada ketika itu, Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia masuk penjara teman tok guru dia, sehinggalah tok guru dia kembali ke rahmatullah. Al-Imam Al-Zahabi, juga anak murid Al-Imam Ibn Taymiyah, wasiat, andai kata aku mati, tolong kuburkan aku dalam satu kawasan perkuburan bersama dengan guruku Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Secara ini bagaimana rasa hormat mereka pada guru-guru mereka. Ya, kita nak keberkatan ilmu, walaupun guru kita tu bukan seorang Islam, walaupun guru kita itu bukan seorang Muslim, tapi kita hormat dan memberikan hak yang sepatutnya pada guru kita. Hak untuk dihormati, hak untuk kita santuni dia, kita bantu dia, kita muliakan dia. Guru selama-lamanya menjadi guru, biar siapa pun mereka. Ya. Seterusnya, seorang pelajar yang baik, dia juga selain daripada disseminate sekadar edar, dia generate new ideas. Sebab apa dia boleh generate new ideas? Sebab dia belongs to ummah. Idea dia bukan untuk diri dia saja, idea dia bukan untuk keluarga dia saja, idea dia adalah untuk umat yang dia cintai. Dan yang ketiga, instead of just compete, seorang pelajar yang hebat juga complete kawan-kawan. Competing as well as completing. Ya, bukan sekadar compete tapi juga lengkap melengkapi. Share knowledge, ya, sama-sama share ideas, kita kongsi bahan-bahan dan sebagainya. Okey, agak boleh jalan gerak ni. Main snow sama-sama main kan? Perjalanan boleh sambung ah? Okey, boleh Ni good student ke great student? Great Greatest. Greatest. Okey. Kita sambung Baik. Terus, saudara-saudara, ini biasa dilema yang dihadapi oleh seorang mahasiswa. Nak cemerlang, tapi dalam kepala kita ni ada macam-macam perkara yang duduk hantui kita. Satunya tentang study kita, of course, study, exam, assignment, presentation, ya, lab experiment. So macam-macam ada dalam kepala kita. Ini satu duduk dalam kepala kita. Satu kompartmen untuk study. Satu lagi kompartmen bukan dakwah kot. Dakwah ni lambat lagi kot sampai ya. Kerja dulu lah, kita kata kerja part time lah. Ya. Sebab ramai kawan-kawan kita yang duduk di luar negara, biasanya mereka akan bekerja. So ada satu lagi kompartmen untuk bekerja. Ada lagi expectation daripada majikan mereka. Satu kompartmen. And then kompartmen yang ketiga, mencari pasangan hidup. Saudara-saudara dah mula sekarang ni dah kena doa. Ya Allah, bagikan aku isteri yang salihah. Ya Allah, bagi pada aku suami yang salih. Saya diperingatkan oleh guru kami waktu tinggal ada 3 lagi. Dia kata, kamu ni sejak akhir balik dan ni dah start doa lah. Doa agar dikurniakan pasangan hidup yang salihah, pasangan hidup yang saleh, zuriat yang bertakwa. Ya, dah kena berdoa. Kalau tak cari lagi pun doa tu penting. Ya, jadi akhirnya kita dah start doa dan alhamdulillah. Dia orang kata start now ya. Dia dah terus ni great student kan. Okey. Kemudian yang keempat, ada satu lagi kompartmen dalam hidup kita, family kita, teringat nama ayah, Allahu Akbar. Ya. Saya memang seorang yang rapat sangat dengan mak. Ya, even saya kalau duduk dekat Malaysia pun, saya telefon mak saya every day. So dalam perjalanan saya akan sangkut dalam traffic jam. Of course Kuala Lumpur, pejabat saya dekat Jalan Tun Razak. So Jalan Tun Razak ni saya kalau tak jam dalam sehari, kita boleh buat kenduri kot rasanya. Mensyukuri nikmat jalan yang lancar di sebuah jalan yang bernama Jalan Tun Razak. Saudara-saudara, kalau Jalan Tun Razak ni tak jam, subhanallah, sampai pejabat tu boleh sujud syukur. Nak cerita macam tu sekali. Ya, Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur antara jalan yang paling jam di Kuala Lumpur. Ya, jadi saudara-saudara, setiap kali itu saya akan telefon. Even kat sini pun saya dah terpaksa bagi duit sikit pada Huzaimi. Saya nak pinjam handphone dia, saya akan telefon mak saya. So isteri saya tu selang 2 hari bawa call mak setiap hari. Ya, tapi saya bagi tahu dia dah, dia pun faham benda tu. Ya, baik. So family ada kompartmen dalam kepala kita.
Dan yang kelima baru kita letaklah dakwah tu pun kalau ada, sara-sara tu pun kalau ada. Ya. Kalau rasa sempat lagi nak fikir, letak pilih dakwah. Tapi kalau tak ada pun tak apa sebab kita dah banyak dah. Ni ustaz pening kepala ni. Dengan pasangan hidup doa tak berhenti. Dengan family lagi, dengan kerja part time lagi, dengan study. Mana saya sempat nak dakwah? Saya pun bukan pandai sangat nak dakwah. Macam-macam lah kalau alasan nak diberikan, ya. So saudara-saudara, macam mana ni? Banyak sangat. Ya, banyak sangat kompartmen dalam kepala yang kita terpaksa letak kan. Sebab kita nak fikir semua benda ni, studinya, family-nya, kerja part time-nya, ya. Kemudian cari pasangan hidupnya. Dan yang kelima barulah dakwah, if any, if applicable, ya. Saya letak dalam kurungan if any or if applicable. This is for good student. This is not meant for great student. Okey. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebab tu kita perlu kepada self management. Kita perlu pada pengurusan diri. Saudara-saudara, dia tak ada formula ni. Macam mana nak selesai benda ni? Yang paling penting di bagaimana kita nak mengurus diri kita. Sebab ada banyak tanggungjawab, ada banyak expectation, ya, ada banyak demand. Kita sentiasa dalam kepala kita ni between demand and expectation. Ya, demand daripada lecturer, expectation daripada family. Ya, demand from employer, expectation from wife to be, sebagai contoh, ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita perlu pada self management. Kita bagaimana kita nak mengurus diri kita. Dan saya meminjam apa yang ditulis oleh John C. Maxwell dalam bukunya 360 Degree Leader. Seorang pemimpin ni, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ataupun seorang da'i dalam konteks yang kita bicarakan, da'i talib, ya, da'i taliban ni, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita kena manage diri kita. Dan Maxwell mengatakan ada 7 perkara yang kita nak kena urus dalam hidup kita. Pertama, kita nak urus emosi. Macam mana kita nak urus emosi? Kadang-kadang gembira, kadang-kadang terlebih sangat gembiranya. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang over sedih pula jadinya. Kadang-kadang rasa nak jiwang satu macam. Ya, memang kadang-kadang duduk tak duduk, seronok pula duk layan. Mula-mula layan nasyid, lepas tu tak tahu jadi lagu mana lah. Ya. Kadang-kadang novel ni tuan-tuan beli lebih pada buku teks lagi. Ya. Tapi kalau novel-novel macam ayat-ayat cinta, masya-Allah lah, okey lah. Ya. Ya. Saya kenal Habibur Rahman Asy-Syairazi. Ya. Dia sebelum daripada ni dia menyambung master dia di Al-Azhar, tapi sebab mungkin ada masalah dengan Al-Azhar, sistemnya tak menentu dan sebagainya, dia sambung sekarang ni di Akademi Penyanyi Islam Universiti Melayu. So Habibur Rahman Asy-Syairazi dia sebut, dia kata sebenarnya kisah Fahri yang dia bukukan dalam novel dia tu, dia tulis mula waktu dia accident kat hospital. Dan sebenarnya kisah tersebut unfortunately is not a true story. Bukan cerita sebenar lah. Tapi 75% out of the whole storyline is true. Ya, 75% daripada saya duk cerita ni, tahu kan novel ayat-ayat cinta, tahu kan? Insya-Allah. Jadi habis 5 kali. Okey. Dah download dah dia punya filem dia. Dah kan? Alhamdulillah. Sudah di-download dengan selamat, ya. Okey. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, dia sebut, ya, dia kata sebab bercinta ni adalah fitrah manusia. Ya, manusia cinta kepada isteri, manusia cinta pada suami, manusia cinta pada mak ayah. Cinta ni jadi satu tema besar dalam hidup manusia. Ini sifat yang di-built in sejak azali lagi. Tak payah nak install masuk, dah built in already. Bila kita lahir-lahir tu dah ada dah dalam. Ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, kata Asy-Syairazi, dia punya metod dakwah dia menjadikan cinta itu sebagai satu tema ataupun sebagai satu metodologi yang menyampaikan manusia kepada end result dia, iaitu taat kepada Allah, kembali kepada agama, taat dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendekatan yang Asy-Syairazi buat, ya, Habibur Rahman Asy-Syairazi. Pada saya, saudara-saudara masing-masing ada competitive advantage masing-masing. Ada yang boleh melukis, ada yang boleh menulis, ada yang boleh buat weblog, ya. Ada saudara-saudara yang tak tahu boleh buat apa tapi boleh generate idea, tapi dia nak buat dia tak reti.
Tak apa saudara-saudara, sebab itu great student is not just only compete, ya, bukan sekadar competing but completing. Kita saling lengkap melengkapi. Baik. Kemudian seterusnya kita ada time management, pengurusan masa. Ada orang kata masa ni bukan perlu diurus, dia kata. Sebab masa 24 jam tu dah tak boleh berubah. Yang boleh diurus ni kita ni. Ya, bagaimana kita nak utilize 24 jam per day, ya. Baik, kemudian seterusnya priorities management. Bagaimana nak mengurus keutamaan dalam hidup kita? Apa benda yang termasuk dalam important and urgent? Ada benda yang important but not urgent. Ada yang not important but urgent. Ada not important not urgent. Kita biasanya malangnya saudara-saudara, kita banyak buat apa yang kita nak buat, tapi kita tak buat apa yang perlu kita buat. Dalam konteks seorang pelajar, dalam konteks seorang da'i, dalam konteks seorang pemimpin. Kita buat apa yang rasa kita nak buat, kita tak buat apa yang perlu kita buat. Orang ni adalah orang yang tak efektif. Orang ni orang yang tak efektif. Da'i macam ni, da'i yang tak efektif. Pemimpin yang macam ni, pemimpin yang tak. Macam ceramah kat budak sekolah menengah pula. Teringat zaman-zaman jadi motivator ni. Dulu ada juga cita-cita nak jadi macam Fadilah Khamsah. Dan ni Khamsah dah terlepas dah, Sittah Sab'ah kan. Baik, seterusnya yang keempat saudara-saudara, macam mana kita nak mengurus tenaga kita. Kita orang muda ni tenaga banyak, memang kita tahu. Saya kadang-kadang heran saudara-saudara, saya dah pukul 11 ni main Jepun ni, badan saya dah tak tahan. Ya. Tapi tengok kawan-kawan ni selamba lagi balik bilik boleh duduk sembang. Saya respect lah energi saudara-saudara ni. Saya tak mampu saudara-saudara bertahan yang tu. Unless kalau saya bertahan juga, esok blackout. Ya, gamaknya kawan-kawan kita yang blackout ni pun kes malam kot ya. Gamaknya lah ya. Baik, yang keempat mengurus tenaga kita. Sebab badan kita pun ada hak kat atas diri kita. Badan pun ada hak. Ya. Sebab itu zaman Sayyidina Umar. Nanti kita akan kupas, sebab kita akan pergi satu demi satu aspek-aspek ni. Yang seterusnya, yang kelima adalah thinking management. Bagaimana nak mengurus pemikiran kita. Pemikiran kita ni pun perlu diurus. Sebab kita ni kadang-kadang kita tak ada disiplin dalam berfikir. Kita selama badak je fikir. Lepas tu dapat idea, lepas tu jalan lagi. Kemudian idea yang tadi kita dapat, kita dah lupa. Kita tak manage dengan baik. Sebenarnya kita dah generate brilliant ideas, tapi kita tak tahu how to manage. Ya, how to manage the brilliant ideas, how to encourage the brilliant ideas, dan kita nak identify what is the enemy for the great and brilliant ideas. Apa dia musuh kepada idea yang baik dan idea yang hebat. Kita nak identify. Ya, seterusnya words management. Pemilihan bahasa kita, kita nak mengurus lisan kita. Ya, ini sifat seorang muslim. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, seorang Muslim adalah orang yang dapat menjaga lisannya dan perbuatannya daripada melakukan kekasaran pada Muslim yang lain. Masya Allah, ini sifat seorang Muslim. Dia jaga lidah dia. Kalau dia terlajak pun, dia cepat-cepat minta maaf. Dia cepat-cepat mengakui dan akur kesalahan dia. Minta maaf di atas kesalahan, kekasaran bahasa, terlajak tutur kata yang telah saya lakukan. Ya. Dan yang ketujuh, personal life management. Bagaimana nak mengurus kehidupan peribadi kita. Kita tak nak kehidupan peribadi kita affected jamaah. Kita tak nak kehidupan peribadi kita affected study kita. Kita tak nak kehidupan peribadi kita affected prestasi pembelajaran kita dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah 7 perkara yang perlu diurus. Dan kita masuk seterusnya satu demi satu.